Okey, kita terus sambung muka surat 66. Okey, nombor 2, aplikasi kedua iaitu kapal selam. Okey, macam mana nak membina penyelam Cartesian untuk menunjukkan prinsip kerja tangki balas di dalam kapal selam. Okey, so kita nak tengok prinsip kerja dalam kapal selam. Tapi sebelum tu kita gunakan penyelam Cartesian ni. Okay, so macam mana benda ini berfungsi? Okey, kita terus tengok kepada video dia. Ada video kat sini. Okey, sekejap Okey, so yang ini yang penyelam Cartesian punya cara kerja Bila kamu letak objek tersebut, okey, kamu tekan botol itu dan dia bergerak ke bawah. Kemudian kalau kamu lepas, dia bergerak ke atas. So bagaimana benda ini berlaku? Okey, ini adalah salah satu aplikasi prinsip Archimedes lah. Okey, kita tengok soalan pertama dia. Okey, dia tanya, bandingkan aras air dalam tabung uji semasa terapung di permukaan air H1 dan tenggelam ke dasar botol H2. Okey, dia minta aras air. Okey, so kamu tengok aras air, mana aras air? Inilah aras air yang ni. Okey, so mana yang lebih tinggi? Kalau kamu tengok yang kedua ke H2 ke ataupun H1? Ni H1. Okey, yang bawah ni H2. So kita tengok H2 lebih tinggi berbanding H1. Okey, kemudian dia suruh kamu bandingkan pula isi padu air di dalam tabung uji semasa terapung di atas. Okey. V1 dan tenggelam di dasar botol V2. Okey, so sama jugalah isi padu air. Okey, yang ni tadi aras air, maknanya kalau aras air tu tinggi, isi padu dia pun tinggilah kan, isi padu dia pun banyaklah. Kan kita letak air dengan isi padu yang banyak, so aras pun naiklah tinggi kan. Jadi sama juga V2 lebih besar daripada V1. So bagaimana isi padu udara di dalam tabung uji berubah? Okay, macam mana isi padu udara dalam tabung uji ini berubah semasa tabung uji itu bergerak naik dari dasar permukaan ke permukaan botol. Okay, udara kat dalam ni. Dia kata macam mana daripada udara sini kecil sikit jadi besar. Okay, ataupun bagaimana daripada besar tu jadi sikit pula isi padu udara tu. Okay, so jawapan dia, kalau tengok penerangan dia. Okey, ni tadi semasa tabung uji bergerak ke atas, okey, bergerak naik, isi padu udara dalam tabung uji semakin bertambah. So kalau isi padu dia makin bertambah, jadi isi padu air itu berkurang. Okey, senang je kita tengok pada rajah lah. So yang ni tadi dia kata terapung di permukaan air, maksudnya dia bergerak naik lah. So bergerak naik, so apa yang kita nampak kat sini? Dia punya isi padu air dia berkurang, isi padu udara dia bertambah. Okey, seterusnya dia suruh kamu terangkan gerakan tabung uji itu dengan menggunakan prinsip Archimedes. Panjang ni kan dalam kamu punya modul tu, muka surat 66 tu, ruang dia sikit je kan. Okey, jadi kita boleh ambil dekat sinilah daripada sini sampai sini. So apa yang berlaku sebenarnya bila kamu mengenakan bila kamu mengenakan tekanan, kamu tekan botol tersebut, jadikan air itu akan masuk ke dalam tabung uji tu. Bila kita tekan botol tu kan, air yang dekat luar tu akan masuk dalam tabung uji tu. Jadi tabung uji itu dia jadi berat lah. Bila dia berat, apa yang berlaku? Kalau dia berat, maknanya ketepatan dia bertambah. Apa yang berlaku? Dia akan tenggelam lah, maknanya dia akan bergerak ke bawah lah. Tu sebab bila kita tekan botol tadi, kalau awak tengok video tadi kan, objek tu bergerak ke bawah. Okay, samalah juga keadaannya bila kita tekan, jadi kita mengenakan tekanan, air ditolak masuk, kemudian berat bertambah. So bila berat bertambah, makanya dia lebih berat kat atas, dekat ke bawah lebih tinggi daripada di atas. So apa yang berlaku? Dia akan bergerak ke bawah. So ni lah boleh salin daripada atas ni sampai bawah ni. Okey, seterusnya kita tengok pula kapal selam. Okey, apakah fungsi tangki balas? Okey, yang ni kita namakan dia tangki balas ruang kosong tangki balas. So cikgu rasa ni semua dah tahu dah pernah tahu konsep tangki kapal selam ni. Nak tenggelamkan dia, kita tambah air.
Kan nak timbul, nak bagi dia naik atas balik, so kita keluarkan air daripada tangki balas. So bila kita kita letak air dalam tangki balas itu, maksudnya kita tengah menambah berat dia. So bila dia berat, ketumpatan dia tinggi, dia ke bawah. Konsep dia senang. Ketumpatan tinggi tenggelam, ketumpatan rendah terapung. Okey, so mengawal apa fungsi tangki balas tadi? Dia kata mengawal kedudukan dan kedalaman kapal selam dengan mengawal kuantiti air yang diisi. So kalau kata tak nak timbul sepenuhnya, nak timbul sikit saja, bubuhlah, kurangkanlah air sedikit sahaja, kan? So ni senang je lah, kan? Bagaimana kita nak kapal selam tu nak pergi balik ke permukaan air laut, kita keluarkan air. So daya apungan lebih besar dari berat dan ia naik ke atas. Okay, so keyword dia ni kena penting lah. Daya apungan lebih besar dari berat, so naik ke atas. Kena ada ayat-ayat macam tu. Kalau daya apungan kurang daripada berat, maka dia bergerak ke atas. Okey, seterusnya. Okey, ini nama dia hidrometer. Dalam buku kamu tu dia tulis hydrometer, kan? So betul, kan? Hydrometer, ya. So hydrometer ni adalah satu alat untuk mengukur ketumpatan. Okey, kita tengok macam mana dia berfungsi mengukur ketumpatan tercair. So bawah ini kita letakkan butiran plumbum supaya dia kekal tegak. Kalau macam ni, kan, dia mungkin akan sengit ke kiri ke kanan kalau kamu tak dalam air, kan, dia tak stabil. Jadi kita letakkan butiran plumbum untuk dia terapung tu dalam keadaan tegak. Bolehlah kita membaca skala tu dengan lebih tepat. So kenapa saiz tu lebih besar? Kenapa saiz yang ni lebih besar? Supaya dia boleh sesarkan air dengan lebih banyak. Jadi dia mempunyai daya apung yang lebih tinggi lah. Dan kenapa batang kaca halus dan panjang? Okey, kenapa kat sini kena kecil? Halus dia supaya kita segala perubahan yang kecil tu kita dapat tengoklah. Dia lebih peka. Dia lebih peka. Contoh, kan, macam dalam termometer awak, kan. So sebab termometer tu kecil, kan. Sebab bila kamu letak dalam air panas, so merkuri tu mengembang, sikit dia mengembang je kamu boleh nampak dia bergerak ke atas. So, sebab dia punya kita panggil tiup tu kecil sahaja. Okay, kalau besar dia nak mengembang tu dia ambil space sikit lah. Cikgu harap kamu faham lah apa yang cikgu masukkan ni, Okey. Okey, ini rupa hydrometer tu. Okey. So kita tengok macam mana dia bekerja. Okey, masukkan air. Kemudian kita nak ukur dia punya ketumpatan air tersebut. So apa kita buat? Kita letak hydrometer ke dalam dia. Okey, bawah tu adalah berbuli tadi, berbuli apa tu? Berbuli plumbum tadi. Okey, so dia kekal tegak lah kat situ. Okey, so kita boleh baca bacaan dia. Alright. Okey, tu contoh, Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Kat bawah tu adalah aktiviti kita lah, Kita nak mengukur ketumpatan cecair tersebut. Okey. So okey ni. Bandingkan daya apungan pada cecair A dan cecair B. Beri sebab untuk jawapan. Okey, dari segi daya apung, bandingkan daya apungan pada cecair A dan cecair B samalah. Okey, daya apungan sama kerana berat hidrometer ni, daya apungan hidrometer ni lah sama sebab dia bergantung pada berat dia lah, kan? Daya apungan sama kerana berat hidrometer sama. So berat objek yang sama dengan daya apungan bila objek terapung. Okey. So apa yang berlaku kepada hidrometer bila dimasukkan kepada cecair kurang tumpat? Okey, bila kamu masukkan hidrometer kepada cecair yang kurang tumpat, maksudnya hidrometer tu lebih tumpat lah, betul? So bila hidrometer lebih tumpat, dia akan tenggelam sedikit ke bawah. Okey. So hidrometer akan sesarkan banyak air, jadi dia lebih tenggelam. Okey. So kalau bandingkan ketumpatan cecair A dan juga cecair B. Okey, sekarang ni kita tengok kat cecair A dengan cecair B. So
hidrometer ni dia tenggelam banyak dekat mana? Cecair B kan. Maksudnya bila dia tenggelam banyak, maksudnya siapa yang lebih tumpat? Air tu ke hidrometer? Air itulah kan. Sebab dia lebih hidrometer lah lebih tumpat tu sebab dia tenggelam. Jadi dia tenggelam, apa ni kita Okey. Cikgu ulang balik. Apabila kamu tengok hidrometer ni lebih tenggelam di dalam cecair B, maksudnya hidrometer ni lebih tumpat lah. Kalau dia tenggelam, cikgu kata dia lebih tumpat kan. So dia lebih tumpat, maknanya cecair yang kat luar dia tu kurang tumpat. Maknanya cecair B ni kurang tumpat daripada cecair A. Okey, so cecair A lebih tumpat. Okey, seterusnya kita tengok belon udara. Okey, so namakan dua daya yang bertindak. Dia dah bagi dah kat situ. Nyatakan je. Buoyant force tu apa? Daya apungan. Weight tu berat. Okey, bandingkan ketumpatan udara di dalam belon dengan dekat luar. So sekarang ni dia terapung. Maknanya dia lebih ringan, ketumpatan dia lebih kurang, betul? Tu sebab dia boleh terapung, dia boleh terbang. Jadi ketumpatan udara kat dalam tu kurang daripada di luar. So beri dua cara yang perlu dibuat kepada udara dalam belon untuk memastikan belon naik ke atas. Apa kita nak buat? Maknanya kita kena bagi dia lagi kurang tumpat, lagi ringan kan, supaya dia terapung lebih tinggi. Okey, satunya kita panaskan udara di dalam. So bila panaskan udara, molekul udara tu dia jadi lebih ringan. Ataupun kita besarkan saiz belon. Sebab bila kita besarkan saiz belon, dia akan menyesarkan lebih banyak udara. Okey. So panaskan udara di dalam, ketumpatan di dalam belon jadi kurang berbanding ketumpatan udara di luar. Okey. Daya apung bergantung kepada ketumpatan udara disesarkan yang berada di luar belon. Oleh itu daya apungan pun bertambah dan buat belon naik ke atas. Okey, so kita tengok video ni kejap. Sekejap. Okey, yang ni tadi dia penerangan sahajalah ya, tak perlu salin lah. Sebab salin tadi sampai yang ni saja. Panaskan udara dalam belon, besarkan saiz belon. Dua tu je. Kemudian terus kepada soalan seterusnya. Kenapa? Beri sebab mengapa saiz belon. Okey, beri sebab mengapa saiz belon lebih besar, kena lebih besar. Okey, untuk menambahkan isi pada udara yang disesarkan. Oleh itu daya apungan bertambah. Okey, dia ibarat dia macam ni lah. Kamu anggapkan udara di luar itu macam air. Okey, dan belon udara ni kamu letak dalam air. So makin besar belon tu, maknanya dia akan sesarkan air lebih banyak kan. Macam kamu letak buah apple letak dalam air, lepas tu ada air tu akan ternaik sikit kan. Maksudnya itu sesaran lah, kita menyesarkan air tu. Okey, so kamu anggap begitu juga udara ni kita boleh anggap sebagai air. So belon ni makin besar, makin banyak udara yang akan disesarkan. So lebih banyak udara yang disesarkan, lebih besar daya apung. Okey, lebih terapung lah. So bandingkan daya apung pada belon dengan berat udara disesarkan. So daya apung adalah berat yang disesarkan lah. Okey, samalah jawapan dia. Sebab nak cari daya apung, kita cari berat udara yang disesarkan. Okay, apa yang berlaku jika belon, jika daya apung berat pada belon? Okey. So kat sini tadi kan, ni kita bagi dua. Satu bawah ni berat, atas ni daya apung. So apa jadi kalau daya apung ni, nilai ni lagi besar pada bawah? Maknanya dia akan bergerak ke atas lah. Betul tak? Okey, apa pula akan berlaku kalau bawah ni dengan atas dengan bawah sama? Kata sini 5 Newton, sini pun 5 Newton. Apa akan jadi? Dia tak bergerak lah, dia akan pegun. Okey, dia akan pegun. Terapung dan pegun lah. Dia akan stay kat situ. Kata kamu tambahkan dia punya daya apung, maknanya kamu besarkan lagi ataupun kamu panaskan lagi udara kat atas tu kan. Jadi daya apung dia makin bertambah. So makin bertambah,
Daripada berat, so dia akan terbang lagi tinggi. Okey? Tengok jawapan dia. Okey, belon terapung pegun di udara. Okey, ni cerita apa Pernah tengok tak cerita ni? Gue pun tak pernah tengok. Tengok tu. Banyaknya dia punya belon udara panas tu. Dia nak terbang lebih tinggi lah tu sebab belon dia tu besar kan. Okey. Okey, seterusnya kita masuk penyelesaian masalah. Okey, macam mana kita nak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan prinsip Archimedes. Okey, sebelum-sebelum ni kita dah ada dah dia punya formula-formula dia. Okey. So ada 3 formula untuk mendapatkan daya apung. Okey, kita tengok yang pertama. Berapa daya apungan ke objek di dalam air? Okey, berapa dalam air? Baca kat sini, yang sinilah. 3, 65 tolak 30. So 35. Okey, sebab apa? Daya apungan adalah, ingat lagi tak sebelum ni? Daya apungan adalah berat di udara tolak berat dalam air. Ada 3 cara nak dapatkan daya apung. Okey, yang kedua, kita boleh kira berat air disesarkan. Berat air disesarkan. Okey, yang ketiga, kita boleh guna formula. Okey, rho G V. Okey. So, berapa berat air disesarkan? Berat air disesarkan samalah dengan daya apung tadi. Berapa? 35 juga. Tu tentukan isi padu air disesarkan. So dia nak isi padu air disesarkan. Jadi kita masukkan dalam formula. Sebab dalam formula ni je ada isi padu kan. Dan ni V ni isi padu volume. Ni masukkan nilai. Okey, kita masukkan nilai. FB ni daya apung. Ni daya apung. So daya apung kita tahu tadi 35. Okey, rho ni ketumpatan 1000. V tak tahu. G darab 9.81 ataupun 10. Okey, darab V tak tahu. Okey. Okey, kemudian selesaikanlah. Kira-kira dapat jawapan. Okey. So berapa isi padu tadi? So dapat nilai dia yang ini. Okey, sekejap Okey, seterusnya soalan nombor 2 tu. Dia kata berat satu batu ialah 2.5 Newton. Itu berat di udara lah. Lepas tu bila dia tenggelam, berat ketaranya ialah 2.2. Berat di dalam air. So kat situ dah dapat dah. Dapat apa? Dapat nilai apa? Nilai daya apungan kan? So 2.5 tolak 2.2. So dapat nilai daya apung. So sekarang hitung ketumpatan cecair jika isi padu cecair disesarkan oleh batu ialah 2.5. So kita nak ketumpatan. Ketumpatan dekat mana ni? Ketumpatan nilai rho ni. V dia dah bagi. So masukkan sahaja nilai. Terus dapat jawapan. Okey. Senang sahaja. Okey, seterusnya. Nombor 3. Kita buat sampai soalan nombor 5 lah kan. Nombor 3. Sebuah bot kecil dengan berat 900 N sedang terapung pegun di atas air sungai. Berapa daya apung bot tu? Daya apung berapa? Atas ni dia dah bagi dah nilai atas ni 900 kan. So daya apungan dia adalah 900 Newton. Sama dengan daya apung adalah sama dengan berat. So berapakah berat air disesarkan? Samalah juga, berat air disesarkan adalah sama dengan daya apung, betul? Samalah juga 900. Okey, hitung isi padu air yang disesarkan oleh bot. Dia bagi ketumpatan, dia bagi G. Masukkan dalam formula. Kita dah ada daya apung, kita dah ada ketumpatan. So dia nak isi padu tadi kan. So sama jugalah, masukkan nilai. Terus dapat jawapan. Okey. Seterusnya nombor 4. Okey, isi padu air disesarkan. Okay, berapa isi padu air disesarkan? Okey, kita guna kat sini. Sekejap. Okey, yang ni nak cari isi padu dia, kita guna
luas permukaan tambah darab dengan tinggi. So kita dapat isi padu air yang disesarkan. Okey. Okey, luas permukaan ni darab dengan tinggi, tinggi air ni lah. Okey. Kemudian berat air disesarkan kita guna daya apungan lah. Okey, kita boleh guna rumus daya apungan, sebab kita tahu daya apung sama dengan berat disesarkan. So kita masukkan nilai. Okey, V kita dah ada, G dah diberi. Okey, kemudian G kat sini dia buat 10. Okey, nak letak 9.81 pun boleh. Okey. So, dapat jawapan. So, berapa daya apungan? Daya apungan adalah sama dengan berat air yang disesarkan. So, daya apungan samalah dengan jawapan yang C tu. Okey, so jisim berbuli plumbum di dalam tiub kaca. Jisim adalah daya apungan sama dengan berat tiub tambah berat plumbum. So, berat tiub berapa ni? Okey, dia dah bagi berat tiub kat atas tu kan? Berjisim 0.012 kg. So, tambah dengan berat plumbum yang kita tak tahu. Sebab daya apung tu adalah gabungan dua berat berat tiub dengan berat plumbum. So, dapatlah jawapan dia. Okey. Okey, last kali soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Soalan nombor 5, nombor 6, nombor 7 kan? Aduh. Percaya nampak tu anak cikgu. Hai. Okey, seterusnya. Okey, balon udara panas berjisim 100 kg terapung. Berapakah daya apungan? So, daya apungan sama dengan berat. Okey, so berat dia adalah berat adalah daya dalam unit Newton. So, darab rasa 10 ataupun 100 tadi. Okey, terangkan mengapa lebih mudah bagi pemancing untuk menarik ikan yang sudah lemah semasa berada di dalam air. Okey, ni awak boleh baca lah. Okey, sebab berat ikan dalam air lebih ringan. Mengapa diorang melentur dengan lebih banyak apabila air yang dipancing berada di atas permukaan air? Okey, daya apungan hanya bertindak ke atas ikan semasa di dalam air. So, ikan lebih berat di udara. Okey, diorang lentur lebih banyak untuk seimbangkan berat ikan yang lebih berat. So, berat ikan sebenar adalah berat semasa di udara. Samalah kan masa kita buat aktiviti, kita letak dalam air, berat dia sikit berbanding kita timbang dia di udara kan. Berat dia banyak. So, macam itulah konsep dia. Okey. So, seterusnya kamu boleh tengok dalam PowerPoint yang cikgu akan bagi pada kamu, dan cuba buat soalan tutorial tu. Okey, cuba buat dulu walaupun dah ada jawapan, kamu test diri kamu dulu. Tengok sama tak yang kamu buat tu dengan jawapan. Okey. So, cikgu nak kamu buat sampai nombor 4 bahagian B sahaja. Section C nombor 5, muka surat 72 tu tak perlu buat lagi lah. Nanti kita bincang sama-sama bila dah buka sekolah. Okey? Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum.